Bismillah. Assalamualaikum. من يهده الله فلا مضل له ولا نبي له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya baik, masuk kita خلق منها زوجها كثيرا فاتقوا الله الذي تساءلون إنه كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم شر كل محدثة kita puja dan puji dan kepada Allah Subhanahu yang memberikan kesempatan untuk kita terus meneruskan kerja-kerja besar kita, baca Al-Quran, dan mengisi kehidupan kita dengan dalami ilmu-ilmu yang berharga. Lebih lagi, mulakan kehidupan kita dengan utamakan yang kita ikutkan urusan yang baik. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan penonton yang berbahagia, hari ini 9 Muharram kita berada kita akan puasa. Dan Rasul pas dan gelap puasa pas daripada makan. Semoga Allah SWT dan memperbarui, lancarkan, teruskan, dan sebagainya. Dan menonton yang berbahagia, bila hari ini kita akan sempurnakan ayat terakhir bagi juzuk yang depan, kita akan mulakan juzuk baru, juzuk yang kedua. Dan kita bulan antara yang sama kita pun tersedia buku juzuk 4. Nah, meringankan beban, meringankan tanggungjawab. Alhamdulillah. Baik, sekarang sudah ada di talian, di Facebook sudah ada 30 orang, satu orang nonton yang bersama kita.
ini. Dan ada yang memberi komen. Pertama sekali, Kampung Pai Kongsi, Balik Pulau, Pulau Pinang, Roki Haji Saidin, Kubu Gajah, Sungai Buloh, Selangor, Buka Mariah Dolah Kanan, Mar, Keningau, Sabah, Gunung Aini, Muhammad Ali, Gunung Aini, Muhammad Ali, hilang lah. Alam Damai, Gunung Aini, Alam Damai, Keras, Selangor, Umi Esa, Kampung Pai Kongsi, Balik Pulau, Pulau Pinang, Bazia Hamid, Taman Ira. Oh, ini lambat lah ini. Terganggu ini. Bazia Hamid, Taman Ira, Kanga Perlis, Maimun Simon, Taman Muzaffar, Aikroh Melaka, Long Yong, Argong Alustar Kedah, Umi Kalsum, Bandar Melaka, Lam Ramlah Ram, Pai Rumput Melaka, Umi Esah, Suara Usat tak lancar. Lancar sebab apa? Nak dosa juga. Umi Esah, Merani Zainon, Kak Mira, Sungai Sap Kuantan, Rafi'ah Mu'ali, Kanga Perlis, Mariam Abdul Aziz, Taman Putra Permai Seri Kembangan Selangor, Ni Aziza, Kuala Terengganu, Linda Haslinda, Keningau, Sabah, Fauzia Abdullah, Bandar Tun Husin On, Ceras, Selangor, Aslina Haji Idris, Desa Kofil, Sungai Buloh, Selangor, Sarifah Abdul Fatah, Senawang, Seremban Negeri Sembilan, Jamaliah Jaafar, Saujana Utama, Sungai Buloh, Selangor, Faridah Salim, Batu Buruk, Kuala Terengganu, Habsah Madhal, nama tak, Kak Habsah tak nampak, Kanga Perlis, Ramlah Masyah, Bandar Tun Husin On, Selangor, Naimah Salwa, Kampung Mak Cili, Maman Terengganu. Ini apa ni Ustaz tak pick up? Siapa bagi komen ni? Ini dia nak mulakan, nak panaskan enjin lambat sikit lah Kak Mira. Itulah apa? Pun kita belajar, samping kita belajar Jemaah, belajar Nahu, belajar Saraf, kita juga dengan konsep ini. Kita tak mau stres dan Nahu Saraf pun kalau kan lebih sangat pun sebenarnya tak ambil tentang makna, tak mengesankan bacaan kita pun tak suruh juga. Itulah kita bawa sendiri. Terlalu fokus pada Nahu Saraf, I'rab, tapi makna Quran tak mengesankan. Baca tak mengesankan jiwa kita. Yang kita takut. Mudah-mudahan Allah sentiasa kita atur hidup kita, pandu kita, dan bahkan hati kita terus bergetar, luntuh dulu kerana ancaman dan peringatan. Baik, kita terus pada perkongsian kita ini, ayat yang terakhir pada surah juzuk yang ketiga, surah Ali Imran. Bakal masuk pada juzuk yang keempat, ayat 90. Disahkan perkongsian ini. Noli Daramli daripada Ampangan, Seremban Negeri Sembilan, Cik Jah Jusoh, Ketereh, tapi bukan Ketereh sekarang, ada di KL.
Zarina Hamzah, Teluk Kumba, Pulau Pinang. Betul kita? 91. Rohaizat Ahmad, Kampung Tiram, Raya Lepas, Pulau Pinang. Saya dapati yang mendominasi setiap hari, setiap kali saya bersiaran, Perlis, Pulau Pinang, Balik Pulau, Teluk Kumbar, kemudian Perak, di Tanjung, kalau di Kedah, Mergong, Alusta, Alusta, kalau di Selangor, Keras, Kuala Selangor. Antara poin-poin yang banyak berhadap yang minat ke harfiah setakat ni, kalau di Melaka, Bandar Melaka, kalau Negeri Sembilan, Senawang, Ampangan, dan Seremban, Marui. Kalau di Johor, Johor Bahru, di Taman Daya. Yang lain mungkin tengok tapi tak komen, jadi itu saya tak nampak. Yang ada di Lakin, mungkin ada di Pulau Melayu. Singapura, saya tak dapat nak tempat. Tampuk itu juga secara umum. Di Pahang, Kuantan, di Rompin tak ada, Mazam tak ada, kan pelajar-pelajar yang belajar Kuantan. Nating tak ada, Temerloh tak ada. Kalau di Terengganu, Kuala Terengganu dengan Kemaman. Itu tak ada, Mengetong tak ada, Ajil tak ada. Ini kawasan yang saya dapati, mana belum melebar lagi. Kalau di Kota Baru, Tereh, Kota Baru, Anji, dan Kota Baru dia. Dia Tanah Merah, kawasan Pasir Putih ada juga. Bacok, Pasir Mas, Bacok ada, Rahimah, Mas, Bumusang tak ada. Itu jadi Sabah, Sandakan, Ningau, Awau. Di Sarawak saya tak pasti. Di Sarawak tak. Jadi itulah antara Brunei pun, Brunei ke umum lah, negeri ya. Bandar Seri Begawan lah, itu je. Bagi yang komen, itu saya suka kalau ada yang tulis Brunei hadir, Tanjung Malim hadir, mana lagi Setiawan hadir, contoh. Lebih senang saya dapat ingat. Alhamdulillah. Pasir Gudang hadir ni, Anizah Anwar bermasuk. Mazia Abdullah daripada Paru. Ya, nampak Cik Mazia bertinggal. Baik, kita terus kepada terjemahan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna, sesungguhnya huruf nasikh, dia juga jadi huruf taukid. Dia juga adalah tugas menasabkan isim dan merofakkan khabar. Huruf nasikh
tugas dia menasabkan isim dan merofokkan khabar. Dia juga menegaskan. Itu makna dia sesungguhnya. Menegaskan jumlah ismiyah. Kalau qad sesungguhnya juga, tapi menegaskan jumlah fi'liyah. Alladzina, orang-orang yang mausul. Alladzina, orang-orang yang mausul, bentuk khas. Amma, apa yang, dengan orang yang. Bentuk khas, allazi untuk muzakkar, allazani dua, mufrad muzakkar, allazani untuk musanna, allazina untuk jamak muzakkar. Bagi muannas pula allati yang, allatani dua yang, allai orang-orang yang. Allai dengan allati orang-orang yang. Okay. Alladzina orang-orang yang isim mausul tak dapat dipisahkan dengan silah mausul. Isim mausul tak boleh dipisahkan dengan silah mausul. Apa itu silah mausul? Silah mausul adalah satu ayat, satu jumlah, tak kiralah jumlah fi'liyah ke, atau jumlah ismiyah ke, atau syibih jumlah ke, yang jumlah tersebut memperincikan lagi, menjelaskan tentang isim mausul. Bukan, jadi kafaru inilah silah mausul bagi alladzina. Kafaru ini adalah silah mausul bagi alladzina. Kafaru ini satu jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Telah ingkar fi'il madhi oleh mereka fa'il. Lengkap satu lafaz ini terkandung di dalamnya fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il dah kira sempurna satu ayat jumlah. Jumlah fi'liyah ini yang menjadi silah bagi alladzina. Kafaru ini menjadi silah mausul bagi alladzina. Ada juga silah mausul dalam bentuk jumlah ismiyah, iaitu mubtada dan khabar. Ada juga silah mausul bentuk syibih jumlah, jar wa majrur atau zaraf dan mudhafun ilaih. Itu antara silah mausul yang diguna pakai untuk isim mausul. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah dan ataupun syibih jumlah. Kalau biasa kita terjemahkan dalam mafhum, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu kalau terjemah mafhum, dia tak nampak silah mausul. Kalau terjemahkan dalam bentuk begitu, kita tambah itu. Kalaulah isim mausul dia jamak muzakkar salim. Isim ina dia jamak muzakkar salim. Tapi kita tak mau terjemahkan begitu. Biarlah kita terjemahkan ini dulu. Sebab sebagian besar di kalangan kita belum nampak bandingan antara isim mausul dan silah mausul. Ini baru cerita tentang isim inna. Isim mausul dan silah mausul baru cerita tentang isim inna. Belum lengkap lagi jumlah ismiyah. Oh, isim inna mesti ada khabar inna. Mana khabar inna? Mana khabar inna? Khabar inna dia khabar inna falan yuqbala min ahadihim mil'ul ard zahaban walau iftada bi. Itu khabar inna. Habis wamatu wahum kufar tu jadi apa pula Ustaz? Masih lagi maktuh kepada silah mausul. Wamatu wa huruf ataf matu jumlah fi'liyah, fi'il madhi dan fa'il. Wamatu dan telah mati oleh mereka. Ayat ini bercerita tentang orang yang bertaubat. Belum ni cerita orang bertaubat walaupun jahat macam mana, menyembunyikan ayat-ayat Allah, tapi bila dia bertaubat,
Dia kena selesaikan. Sebelum ni tengok putih. Lahu. Orang yang apa? Kena kutuk, kena laknat. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu. Ini cerita orang yang ingkar, orang yang mencari selain Islam sebagai agama, dan kita akan diterima dan dia rugi. Bagaimana Allah nak pimpin satu kaum yang kafir sudah beriman, sedangkan dia mengaku bahawa Rasul itu benar dan keterangan dah pun datang. Dan Allah tak akan pimpin kaum zalim. Orang-orang itu balasan mereka kutukan Allah, malaikat, manusia semuanya kekal di dalam neraka selama-lamanya, kekal di dalamnya, la yukhaffaf, tidak akan diringankan siksa darinya, dan untuk mereka azab tidak akan diringankan dan mereka tidak akan ditangguhkan. Illa alladzina tabu, kecuali bertobat sesudah itu dan mereka bertobat dan buat perbaikan. Orang yang mencari selain Islam masih lagi ada ruang untuk dia bertobat selagi nyawa belum sampai ke tenggorokan, dengan cara bertobat dan islah, kena buat perbaikan, kena reform, kena perbetulkan. Yang salah tu kena diperbetulkan. Innallah. Sebab apa? Kerana Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu adalah yang amat pengampun, amat pengasih. Baliknya terus orang yang tak nak kembali kepada Allah, tak nak bertaubat, orang-orang yang kafir sesudah beriman kemudian bertambah-tambah kekufuran, falan taubat, maka taubat tidak akan diterima. Faulaika humul dhalun, maka orang itu mereka adalah orang-orang yang sesat. Innal ladzina kafaru, semuanya orang dah yang telah ingkar mereka, wa matu, dan telah mati mereka. Wa matu wa hum, berkeadaan mereka kufar, adalah orang-orang yang ingkar. Khabar inna falan yuqbal, maka lan, sekali-kali tidak. Lan, sekali-kali tidak. Huruf nafi dan huruf nasab. Nafi, dia adalah huruf nafi dan dia juga huruf, tapi bukan nafi biasa, nafi mu'abbad, nafian yang abadi, nafian yang berkekalan. Lan yuqbala, sekali-kali tidak ia dikabulkan. Lan, sekali-kali tidak ia diterima. Jangan lupa tambah imbuhandi, kerana yuqbala adalah fi'il mudhari' majhul, dan mudhari' yang dibentuk untuk menjadi majhul. Yuqbala, asal yuqbalu, dia berubah menjadi yuqbala, kesan daripada pengaruh lan, huruf nasab. Makna tetap sama, kita terjemahkan sekali-kali tidak ia dikabulkan, ia diterima, min ahadihim, daripada seseorang mereka. Min ahadihim, daripada seseorang mereka. Min huruf jar, ahadi majrur bimin, dan ahadi ini mudhaf, him mudhafun ilaihi, dhamir yang dhamir muttasil, dhamir yang duduk hujung isim, dhamir muttasil, dan hanya layak dhamir ha ghaib atau kaf mukhatab atau ya mutakallim. Dia boleh duduk hujung isim, dia jadi mudhafun ilaihi. Kalau dia sambung dengan hujung fi'il, dia akan jadi maf'ul bih. Ha ghaib ka, kaf mukhatab ka, atau ya mutakallim. Kalau hujung fi'il. Kalau hujung huruf, tengok huruf apa. Huruf jar dimajrur dengan majrur disebabkan majrur sebab huruf jar. Kalau dimasuki huruf innah, dia akan mansub. Sebab itu kita namakan tiga jenis dhamir ini, ha ghaib, kah mukhatab, dan ya mutakallim. Dia hanya layak nasab dengan jar saja. Dia hanya boleh dalam kedudukan nasab dan kedudukan
jar saja. Ghaib, kamu khotab, ya mutakallim. Kita letakkan dalam kumpulan yang pertama. Kenapa kumpulan pertama? Sebab dia berada di setiap, dia boleh bersambung dengan setiap kata. Huruf dia boleh bersambung, dengan isim dia boleh bersambung, dengan fi'il pun boleh sambung. Tapi yang kumpulan kedua ni, kumpulan kedua yang kita namakan dhamir rafa' muttasil, alif tasniyah, waw jamaah, nun niswah, ta mutaharrik, ya mukhatabah. Ini dhamir muttasil juga. Dia bersambung juga. Tapi dia hanya bersambung dalam fi'il sahaja. Fi'il madhi ada, dalam fi'il mudhari ada, dan dalam fi'il amar sahaja. Dengan isim tak ada, dengan huruf tak ada. Dia hanya pada fi'il. Dia bersambung dengan fi'il saja. Dia lebih mendahului ghaib kamu khatab dengan yang mutakallim. Dia bersambung, dia letak di hujung juga, hujung fi'il. Tapi dia terawal. Kemudian kalau ada ghaib baru kemudian. Urutan dia fa'il dulu baru maf'ul. Fi'il, fa'il baru maf'ul. Kalau dhamir yang menjadi fa'il, alif tasniyah boleh. Waw jamaah, nun niswah, ta mutahrik atau ya dia menjadi fa'il. Kalau hal ghaib boleh jadi maf'ul bih. Dia duduk selepas. Dua-dua ni kategori bersambung. Muttasil. Cuma yang menjadi fa'il kita namakan dhamir rafa' muttasil, yang menjadi maf'ul bih dhamir nasab muttasil. Jelas? Boleh tambah pun ke Ustaz? Kali-kali tidak, tak boleh tambah pun. Tak boleh tambah pun. Sebab apa? Kita tambah pun hanya pada isim nakirah saja. Ahadi di ma'rifah. Ahadi ma'rifah. Sebab mudhaf ilaih dia ma'rifah dhamir. Yang kita tambah pun tu hanya pada nakirah. Azrah Judin tanya, baik juga saya. Tadi saya tak nampak dia punya apa? Komen tak bergerak. Yang saya tak boleh nak apa? Nak tengok komen tadi. Jelas? Dan ahadi ini ma'rifah. Maka sekali-kali tidak ia diterima daripada seseorang, mereka mil'u akan, ya, tak habis lagi, akan ini fa'il, mil'ul ard, akan sepenuh bumi. Mil'ul ard, akan sepenuh bumi. Zahaban. Penuh bumi. Zahaban ini tamyiz. Sebab sepenuh bumi. Apa sepenuh bumi? Tak jelas. Okay, kan dah ada naib fa'il ni. Akan sepenuh bumi. Apa yang penuh bumi? Maka perlukan tamyiz. Zahaban ini menjelaskan kesamaran. Kadang-kadang fi'il yang samar. Kadang-kadang isim yang samar. Biasanya diikuti dengan isim tampil biasa. Kalau jumlah ismiyah. Ini jumlah faedah ni. Ini naibu fa'il yang samar. Kan sepenuh bumi.
tak akan diterimakan sepenuh bumi. Apa yang tak diterima sepenuh bumi? Zahaban, emas. Emas sepenuh bumi tu, kita dapat 1 kilo emas pun dah berebut. Yang kata sekilo, 10 gram emas untuk gelang, dah berkira-kira dah. Macam-macam rancangan. Rantai tangan, rantai kaki, rantai leher. Sekitar 10 gram, 20 gram kan? Oh, itu dah bahagia. Ini sepenuh bumi. Kalau orang itu nak dijadikan tebusan. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ard zahaban. Maka sekali-kali tidak akan diterima daripada seseorang mereka akan sepenuh bumi emas. Azizah Sa'ad is watching. Azizah Sa'ad, Taman Maluri, Wirawati 6. Diresahkan Puan Azizah Sa'ad, adakah tepat lokasi yang saya sebutkan tadi? Ilul ard zahaban walau iftadabi. Walau iftadabi. Dan walaupun dan jikalau iftada telah menebus oleh ia, bihi dengan. Stop. Terus selesai. Jumlah. Jawab. Khabar inna. Khabar inna. Okay. Iftada. Zahaban. Tamyiz. Waw dan huruf ataf lau. Kalau ada tu syarti ghairi jazim, yang tak bekerja, yang tidak menjazamkan fi'il. Iftada fi'il madhi, iftada fi'il 5 huruf atas wazan ifta'ala yafta'ilu, ifti'alan, iftada yaftadi, iftida'an. Walau iftada bih, dan jikalau telah menebus oleh ia dengan ulaika lahum azabun alim. Satu jumlah. Walahum wama lahum min nasirin. Ini dua jumlah ismiyah ini jadi penutup. Pertama, ulaika lahum azabun alim. Jumlah ismiyah yang dimulakan dengan isim. Isyarah menjadi mubtada dan lahum azabun alim khabar bagi. Lahum azabun alim khabar bagi. Khabar dalam bentuk jumlah. Ulaika mubtada. Oleh kerana ulaika itu isim, isyarah dia isim yang mabni, maka kalau i'rab jangan terus mubtada, kena jelaskan dulu apakah nama isim tersebut. Ulaika isim isyarah. Mabni ala apa? Sila tulis pada ruang komen. Ulaika isim isyarah mabni ala apa?
Ada dua kemungkinan. Mabni ala kasri ke atau mabni ala fathi. Tapi tak ada mabni ala dhammi. Mabni ala fathi atau mabni ala kasri. Boleh kita i'rabkan ulaika mabni ala kasri boleh atau mabni ala fathi pun boleh. Sebab ulai itu isim isyarah. Kaf tu lil khitab. Isyarah dia pada ulai saja. Kaf tu huruf qaf. Huruf khitab. Dan itu syafi mahli rafi'in, mengambil tempat rafa'. Kenapa? Kerana dia jadi. Lam bagi huruf jar, hum dhamir. Dhamir muttasil. Bersambung dengan huruf jar. Ha ghaib. Ha ghaib. Dia boleh bersambung dengan huruf jar, dia dhamir jar. Kalau bersambung dengan huruf inna, dhamir nasab muttasil. Sambung dengan huruf jar, dhamir jar muttasil bil huruf. Sambung huruf inna, dhamir nasab muttasil. Ulaika dah selesai satu mubtada. Khabar bermula daripada lahum azabun alim. Khabar dalam bentuk jumlah isim. Khabar dalam bentuk jumlah isim. Apa jumlah isimnya? Sebab lam, bila ayat bermula dengan huruf jar, hum tu kita panggil majrur. Huruf jar tak boleh jadi mubtada. Huruf jar tak boleh mubtada. Mubtada mestilah isim yang marfu'. Mubtada mestilah isim yang marfu'. Maka bila huruf jar letak di awal ayat, maka mubtada dia dikemudiankan. Azabun itu menjadi mubtada. Azabun itu menjadi mubtada bagi khabar. Mana khabar dia? Khabar dah ke depan. Mubtada dah mengundur ke belakang, maka khabar ni di hadapannya. Khabar ni kita namakan khabar muqaddam. Mubtada nama dia mubtada muakhar. Khabar di mana? Khabar dah di muqaddam. Yang khabar muqaddam. Khabar yang dah dikedepankan. Mana khabar dia? Khabar ada dua pandangan. Ada yang mengatakan lahum tu menjadi khabar muqaddam. Dan biasa dalam Quran, sepanjang pengalaman saya meng'irab, setiap kali jumpa jumlah ismiah yang punya mubtada muakhar, biasanya khabar muqaddam dia dihazafkan. Tapi lahum tu jadi apa? Lahum tu dia tertakluk kepada khabar muqaddam yang mahsub. Muta'alliqan. Lahum dia tertakluk, dia muta'alliq. Dia dikaitkan, dia tertakluk kepada khabar muqaddam yang dihazaf. Takdirhu, kita perkirakan dia punya khabar muqaddam dia adalah lafaz kainun ataupun maujudun. Sebab itu bila terjemah dalam sistem kita, lahum azabun, untuk mereka ada siksa. Tambahan ada yang kita ungkapkan, yang kita tambah, yang menjadi laras bahasa bagi terjemah mubtada muakhar, itulah khabar muqaddam yang masuk. Tambahan ada tu bukan sembarangan. Bukan saja-saja, bukan hanya nak menyadapkan ayat. Tapi itu sebagai isyarat bahawa itulah khabar muqaddam yang masuk. Bicara majrur, pandangan yang kedua yang kita fikir, jar majrur itu dia muta'alliq. Dia tertakluk, dia tergantung, dia dikaitkan dengan khabar muqaddam. Kaitan dia dengan khabar muqaddam yang kenapa saya punya komen tak bergerak ni?
Dia memang tak gerak. Tak ada orang komen ke? Oh. Aziza Sa'ad pun tak komen juga. Oh, dia tengok je kan. Baik. Itu jumlah ismiyah. Lahum azabun alim fi mahalli raf'in khabar mubtada. Jumlah ismiyah mubtada muakhar dan khabar muqaddam tu jumlah ismiyah fi mahalli raf'in fi mahalli raf' khabar mubtada. Khabar bagi mubtada. Tapi kita tak letak bagilah sebab khabar mubtada tu mudhaf ilaih. Dia ada huruf jar bagi antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Itu sebut khabar mubtada. Jumlah ismiyah tu menjadi khabar mubtada. Terjemah dia khabar bagi mubtada. Tapi alim Ustaz Abid. Alim adalah sifat bagi azabun. Sifat bagi mubtada. Gerak. Kamu nampak? Fadilah Salim, Fauzi Abdullah, dia kena keluar sekejap. Dari Mabaharan. Baik. Itu jumlah yang pertama. Jumlah ismiyah pertama. Wow, huruf ataf. Ma lahum min nasirin. Ma nafiyah. Wa dan ma. Tidak. Tiada ma nafiyah. Okay. Lahum bagi mereka. Lahum diawali dengan murakab jari juga. Ada huruf jar. Kalau mula isim, jumlah ismiyah tak boleh. Mubtada tak boleh menggunakan huruf jar. Maka kalau tak ada huruf jar, mana mubtada dia? Tak ada apa. Kalau di awal di huruf jar, mana mubtada pun tak ada juga marfu'. Demi nasirin. Min ni huruf zaidah. Huruf tambahan. Asalnya nasiruna. Lahum nasiruna. Biasa kalau ada ma, nafi ni, dia ada huruf zaidah. Sama ada ba ataupun min. Huruf zaidah. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada min, khalaq. Wa ma hum bimu'minin. Ada huruf jar, huruf zaidah. Sama ada min ataupun bi. Kalau di awal lima, nafiah. Okay. Nasirin ini sebenarnya adalah khabar apa mubtada muakhar ataupun isim ma muakhar. Kena double check. Adakah isim ma? Isim ma. Nasirin. Majrur lafzan marfu' mahallan. Kalau khabar apa mubtada muakhar. Tapi kalau isim ma muakhar majrur lafzan marfu' mahallan. Cuma nama dia apa? Sama ada isim ma ataupun mubtada muakhar. Isim ma muakhar ataupun mubtada muakhar. Kita boleh cek ni. Kita cek siap. Kita habis lagi. Ingatkan dah habis. Ada lagi. Sorry. Itulah hari ini. Hari 11. Okay. Nasirin menurut yang zaidah. Majrur lafzan marfu' mahallan dan mubtada. Okey.
Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Kadang-kadang bila ada ma ni, selalunya mubtada berubah nama jadi isim ma. Dan ada khabar ma. Nama nasirin itu majrur lafzan, marfu' mahallan. Kenapa dia marfu'? Sebab dia menjadi isim mubtada muakhar. Jadi mubtada muakhar. Okey, mubtada. Jumlah ma'tuf ala ma qabla. Dan jumlah ismiyah ni dia ma'tuf kepada ulaika lahum adzabun alim. Atun lahum nasiruna. Wa ma lahum nasiruna, tapi fasihan dia tak kukuh nafian tu kalau tanpa huruf jar. Penting ada huruf jar lah. Kan saja-saja walaupun dia zaidah tapi dia memberi kesan kepada makna. Allahu a'lam. Siap ya. Apa ni? Kita berjalan begitu. Jadi inilah ayat 91 bagi surah Ali Imran dan penghujung bagi juzuk yang ketiga. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian, pejam celik bermula daripada pandemik tempoh hari Ramadan tahun 2020. Kita mulakan terjemahan daripada surah Al-Fatihah bersama-sama. Rancangan hanya sebulan saja sepanjang Ramadan untuk saya berkongsi dengan anda. Saya tak sangka ada permintaan ibu menggesa saya untuk meneruskan, semua yang menonton meraihkan, menyambut perkongsian saya. Saya begitu terharu dengan penerimaan anda dengan perkongsian ini. Masya Allah, bila tahun demi tahun, maka saya cuba rangka satu sistem untuk kita beri peluang kepada kawan-kawan yang tercicir yang tak dapat nak ikuti sepanjang Ramadan tempoh hari tahun 2020, maka saya bina satu rangkaian G01 bersama rakan-rakan pelajar senior di Kuantan yang menjadi musyrif dan musyrifah. Dalam keadaan yang seadanya, maka bergeraklah G01. Alhamdulillah, selepas tahun menampakkan hasilnya. Walaupun ada yang menyusut, tapi Masya Allah, masih lagi. Bagi yang gigih, yang membuat ulang kaji, terus dapat menguasai terjemahan dengan baik. Kemudian, masuk tahun kedua, kita buka peluang generasi kedua. Sedangkan G01 dah terus selesai juzuk pertama, masuk juzuk kedua. Kita buka pada G02. Sambutan lagi luar biasa. 02 ramai, dan G01 yang mengambil alih tugas menjadi musyrifah sebagai tanggungjawab sosial kita membantu kawan-kawan kita yang lain. Alhamdulillah, G02 pun sempurna setahun. Maka saya bukakan G03 ke pendaftaran G03. G02 masuk juzuk yang kedua, G01 masuk juzuk ketiga. Terus berjalan. Dan G03 pendaftaran berjalan. Alhamdulillah sampai Ramadan tempoh hari hampir satu juzuk terjemahan mereka, dan saya buka pendaftaran pada Ramadan tempoh hari G04. Alhamdulillah G04 dah mula berjalan dan mula merasakan yang sebelum ni saya pernah dengar ada yang pernah belajar macam-macam dekat luar ni, ramai banyak sistem dan ramai ustaz-ustaz yang mengajar. Tapi adakah anda mampu menterjemah atau tidak? Ramai boleh belajar secara teori, kenal isim, fi'il, huruf, madhi, mudhari', ma'lum, majhul, semua tahu. Tapi bila aplikasinya, kalau kita tak buat latihan, kalau kita tak hantar tugasan, tak boleh buat. Sebab saya tahu kenapa gagal, pelajar-pelajar gagal menterjemah, sebab pelajar tak menterjemah, tak berlatih, tak mengusahakan, melazimi diri menterjemah pada lembaran Quran. Maka itu bukan satu jaminan untuk kita boleh tahu secara teori
tapi bukan satu jaminan kita boleh terjemah. Teori satu hal, terjemah satu hal yang lain. Kita kena mahirkan, kena lazimi ke J01, J02, J03 sampai J04. Alhamdulillah. J04 semoga terus istiqamah dan setelah Ramadan nanti perkiraan saya kita akan habis juzuk pertama. Dan J01 dah masuk juzuk keempat. J01 dah juzuk keempat, J02 dah masuk juzuk yang ketiga, J03 dah masuk juzuk yang kedua. Terus berjalan. Dalam usaha yang kita bermula daripada kosong, bermula daripada tak tahu, saya tak pandai gunakan IT, tangan saya keras. Alhamdulillah, Allah bantu kita. Sikit demi sikit. Dan sehingga hari ini, sempurna kita juzuk yang mula daripada 2020. Hingga 2023, 3 tahun, 3 juzuk. Allah, mulai minggu depan, kita akan bergerak lebih atas lagi. Perbahasan yang biasa-biasa itu kita dah mula abaikan. Kita akan fokus kepada pembahasan yang lebih. InsyaAllah. Itu pun sekiranya saya mampu kongsikan, sekiranya saya mampu berbuat sesuatu yang saya boleh. Kalau saya ada ilmu, kalau tak ada, saya kena harap bantuan daripada kawan-kawan yang lain. Tak nampak komen ni. Satu pun komen, tak bergerak. Oh, baru nampak ada komen. Bila kena keluar, masuk. Ajul Lafsan Marfu Mahallan. Anissa Jamalia Ilyas. Haji Saidin, Anissa Yunus, Rusni. Keluarlah. Keluar dulu, masuk semula. Baru nampak ada komen. Tapi yang komen yang atas tak ada dah. Tak boleh nampak komen. Jadi minta maaf hari ini, sistem dalam Facebook ada gangguan. Jadi saya tak dapat baca komen anda, tak dapat respon apa yang anda suarakan. Alhamdulillah. Dan saya bacakan sikit komen daripada Anissa, Masya Allah. J01 hingga J04, tahniah pada Ustaz, jaya melahirkan ramai pelajar-pelajar. Amin. Semoga terus istiqamah. Harap betul Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih. Ya Rusni. InsyaAllah saya mudah-mudahan Allah teguhkan pendirian saya. Allah bantu kuatkan tekad saya. Bagaimana janji Allah, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Apa makna dia? Sila terjemah sebagai penutup. Saya bagi peluang. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sila terjemah. Saya tunggu komen terakhir daripada anda sebelum berpisah. Ada 3 minit lagi waktu berpisah. In tansurullah yansurkum. Surah apa tu? Wa yusabbit aqdamakum. Saya tunggu komen. In tansurullah Allah yansurkum. Dia. Mana? Ya. Tak ada. Ya. Saya lah terjemah. Tak ada. Nak keluar. 66 dah tinggal. Dah menyusut dah. In jika tansuru, engkau tolong, kau bantu, Allah akan Allah yansur, nescaya. Ada tu syarti dah jawab syarat. Yansurkum, nescaya ia tolong kum akan kamu. Wa yusabbit, dan ia teguhkan aqdamakum, akan pendirian kalian. Ada. Oh ada. Oh ada Sarifah Al-Fatah.
Jika kamu tolong Allah, nescaya ini saja betul. Jika menolong akan Allah tak ada, nescaya Allah menolong akan kamu. Oh, tak ada komen. Jika engkau menolong agama Allah, maka dalam kita tak ada maka, nescaya pada jumlah jawab syarat Allah akan. Tapi maksudnya hampir sempurna. Ala kulli hal, terima kasih sekali lagi ini sebagai penutup. Terima kasih semua kerana terus menyokong kami dan untuk saya terus berkarya, terus berkongsi, terus berkhidmat untuk anda. Allah, terima kasih juga kepada rakan-rakan yang ada di luar Malaysia, Singapura, Brunei, Batam yang terus support. Alhamdulillah, angkakan dia hanya dalam kelompok yang kecil. Bermula saya daripada Kuantan, hanya sekitar Kuantan, kelas saya alhamdulillah sekarang mula berkembang menyeluruh hingga merentas negara. Alhamdulillah. Berjumpa lagi. Saya akhiri perkongsian ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.